Cari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, pentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience. Azam Baki dikatakan dibela kerajaan. Sementara integriti Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjadi bahan perdebatan awam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar tampil dengan kenyataan bahawa saham yang dibeli oleh Tan Sri Azam Baki pada 2016 berharga RM330,000 bagi sejuta saham atau kira-kira 30 sen hingga 33 sen sesaham adalah mampu milik. Malah ketika ini juga tiada undang-undang atau peraturan yang menghalang mana-mana penjawat awam daripada memperoleh saham dalam syarikat senaraian awam. Bawah Akta Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Tertib 1993, kaki tangan kerajaan hanya dilarang berdagang dalam pasaran niaga hadapan di dalam dan luar negara, sementara mereka yang memiliki saham dalam syarikat senaraian awam dikehendaki mengisytiharkannya sebagai aset, katanya dipetik beberapa media. Kenyataan beliau itu dipersoal oleh anggota Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen PSC bagi agensi-agensi di bawah Jabatan Perdana Menteri yang terdiri daripada Ahli Parlimen Pakatan Harapan Chan Fong Heng, Kota Kinabalu, Ko Pau Tiong, Kota Melaka, William Liao Selayang dan Warisan Sepanggar Aziz Jaman. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap kenyataan Wan Junaidi bin Tuanku Jaafar yang disiarkan oleh media-media berita pada 9 Januari 2022 yang dilihat memperkecilkan keseriusan skandal pegangan saham Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM tersebut dengan membangkitkan nilai saham-saham pada masa pembelian. Wan Junaidi telah memberikan justifikasi isu saham dipegang oleh Azam dengan mengatakan bahawa ianya bernilai RM330,000 dan adalah mampu milik. Persoalan kami di sini, mengapakah Wan Junaidi kelihatan bersifat melindungi Azam? Isu pembelian saham-saham ini bukan sahaja isu mampu milik, ia juga persoalan konflik kepentingan. Ia juga persoalan integriti. Ia juga persoalan defisit kepercayaan rakyat jelata terhadap SPRM selaku pembasmi rasuah. Wan Junaidi nampaknya telah mengabaikan kesemua persoalan ini, kata mereka. Kumpulan tersebut juga berkata terdapat percanggahan kenyataan Wan Junaidi dengan Azam Baki berhubung pembelian saham tersebut. Kenyataan Wan Junaidi bahawa Azam sendiri mampu membeli saham tersebut guna gaji sendiri juga bertentangan atau berkonflik dengan kenyataan di mana Azam menyatakan bukan dia yang membeli tetapi adiknya yang menumpang namanya untuk membuat pembelian. Kumpulan ini juga mempersoalkan mengapa mereka diketepikan dalam isu penting sebegini. Persoalan kami, bila lagi giliran PSC, agensi GPM yang diketuai Yang Berhormat Tuan Abdul Latif bin Abdul Rahman yang juga ahli Parlimen Kuala Krai daripada PAS. Mengapakah seruan kita untuk mengadakan pendengaran untuk Azam Baki diketepikan? Bagaimana demokrasi berparlimen di Malaysia dapat berfungsi jika PSC tidak dapat menjalankan tugas secara berdikari tanpa perlu mendapatkan kelulusan daripada eksekutif? Soal mereka. Mereka juga mempersoalkan mengapakah Setiausaha Dewan Rakyat SUDR perlu menulis surat kepada Wan Junaidi untuk mendapatkan kelulusan untuk pendengaran. Kami dengan sesungguhnya menyatakan bahawa tiada keperluan bagi mendapatkan kelulusan Wan Junaidi dan pihak yang dipertua Dewan Rakyat dan SUDR seharusnya menetapkan tarikh bagi mesyuarat atau pendengaran PSC, agensi JPM tanpa dilengah-lengahkan lagi, tegas mereka. Tidak heran jika Abdul Latif mendiamkan diri. Sejak awal lagi, Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan berkata, tindakan beberapa pihak umpama bagi menimbulkan keraguan di kalangan rakyat sekaligus untuk menggugat kestabilan negara di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob.
PAS menyambut baik langkah Azam yang secara terbuka memberikan penjelasan tentang tuduhan beberapa pihak termasuk agensi media dan portal bebas terhadapnya berkaitan dakwa isu pemilikan saham dalam beberapa buah syarikat. Langkah tersebut amat tepat kerana ia berkaitan dengan integriti SPRM sebagai sebuah badan penguatkuasa pencegahan rasuah yang utama di negara ini, katanya dalam satu kenyataan. Kenyataan Taqiyuddin itu ditempelak oleh Timbalan Presiden Parti Amanah Negara Amanah, Datuk Seri Salahuddin Ayub, yang menyifatkan PAS kini bersikap mesra dan jinak dengan kemungkaran. Salahuddin Ayub berkata beliau sedikit pun tidak terkejut dengan pendirian disuarakan PAS berhubung kontroversi yang menyelubungi Azam Baki itu. Sikap yang dipamerkan parti itu dalam beberapa kes terdahulu termasuk skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB dan kontroversi Lembaga Tabung Haji mempamerkan sikap sebenar PAS yang kekal berpuas hati. Waktu itu 1MDB saya terkejutlah kerana itu bukan warna PAS sebenarnya. Kerana saya hampir 30 tahun dengan PAS, ia tidak begitu. Kami ketika itu tetap konsisten menegur kemungkaran pemerintah. Tapi lama kelamaan, PAS kian mesra dengan kemungkaran, termasuk hari ini melibatkan isu Azam yang begini besar. Jadi saya rasa PAS telah menjadi begitu mesra dan jinak dengan kemungkaran ini. Itulah sikap PAS pada sekarang, katanya seperti dipetik Malaysia Kini. Pada 8 Januari, Bernama melaporkan Ismail Sabri Yaakob meminta semua pihak memberi ruang kepada pihak berkuasa melakukan siasatan sepenuhnya terhadap dakwaan pembelian saham yang membabitkan Azam Baki. Mengulas gesaan Pakatan Harapan PH supaya satu badan bebas menyiasat kes berkenaan selain menggesa Azam direhatkan. Perdana Menteri berkata tindakan sewajarnya berhubung kes terbabit tetap dibuat mengikut peruntukan yang ditetapkan oleh SPRM. Asalnya dulu, SPRM adalah Badan Pencegahan Rasuah BPR di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM. Tapi ramai tidak setuju, jadi minta ia dijadikan sebuah badan bebas supaya tiada campur tangan secara langsung daripada kerajaan terutama oleh Perdana Menteri. Sebab itu ditubuhkan SPRM. Sekarang mereka nak saya campur tangan pula. Jadi saya harap kita konsisten dengan apa yang dilakukan. Katanya seperti dipetik. Kelakar. Memang kelakar. Oleh kerana Ismail Sabri enggan campur tangan, maka beliau membiarkan sahaja menteri-menterinya membuat kenyataan seperti sesuka hati membela Azam Baki. Dalam perkara ini, rakyat yang cerdik tahu menilai tahap kemampuan kerajaan 69 Ismail Sabri untuk bersikap telus dan adil. Ingat, rakyat sentiasa memerhati